Assalamualaikum, selamat sejahtera. So, berjumpa di channel Cikgu Rosmal. Okay, so jom kita explore sains untuk kali ini. Okay, so tema penerokaan bumi dan angkasa lepas. Bab 9 iaitu cuaca angkasa lepas. Standard kandungan 9.1. Aktiviti matahari memberi kesan kepada bumi. Manakala standard pembelajaran ialah 9.1.1 menerangkan dengan lakaran mengenai struktur dan fenomena yang berlaku di permukaan bumi. Okey, jom kita saksikan. Matahari kan, peace. Okey, panas. So dibuat ilustrasi macam itulah. Okey, so dalam bab ini, untuk kali ini kita akan melihat bagaimana rupa bentuk struktur matahari, apakah fenomena yang berlaku di permukaan matahari, dan yang ketiga, apakah kesan cuaca angkasa lepas terhadap bumi. Okey, walau bagaimanapun untuk hari ini cikgu tak cover semua. Okey, cikgu akan buat part by part. Alright, so apa dia matahari? Wow, nampak amazing kan? Okey, so ini ialah matahari, iaitu berbola gas yang berbara terdiri daripada hidrogen dan helium. Okey. Dan ini pula ialah struktur matahari di mana korona, kromosfera dan fotosfera ialah tiga lapisan yang membentuk atmosfera matahari. Okey, yang pertama kita lihat dulu lapisan yang paling luar iaitu berwarna putih kebiruan. Okey, ketebalan dia ialah 5 macam mana tu? 5 juta ke? Okey, 5 juta kilometer tebal dan suhunya ialah 1.5 juta Celsius. Okey, so itu ialah korona. Okey, manakala kromosfera ialah lapisan kedua di mana ia berwarna merah cerah. Okey, 10,000 km tebal dan suhunya boleh mencecah 6,000 sehingga 20,000 Celsius. Okey, so itu lapisan yang kedua. Kita lihat pula lapisan yang ketiga iaitu fotosfera bercahaya kuning. Okey, warnanya bercahaya kuning. Ia adalah tumpat, bergelora serta tebalnya ialah 400 km dan suhunya ialah 6,000 Celsius. Okey, kita lihat pula itu ialah zon perolakan. Okey, kita lihat apa dia zon perolakan, iaitu lapisan yang keempat di mana berlakunya arus perolakan dan juga gelembung besar bergerak ke permukaan. Mempunyai ketebalan 200,000 km dan suhu 2 juta Celsius. Okey, so kemudian kita lihat pula zon radiasi. So, apa dia zon radiasi? Zon radiasi ialah lapisan yang kelima, di mana dia mempunyai sinaran tenaga dan dia mencecah ketebalan 300,000 km dan suhu dia ialah 2 sehingga 7 juta Celsius. Panas kan? Okey, dan yang terakhir di sini kita akan lihat apa dia teras. Okey, teras ialah pusat. Okey, dia ialah pusat matahari. So, di pusat matahari gas helium dan hidrogen. Okey, dia banyak gas helium dan hidrogen dan di inilah berlakunya tempat tindak balas nuklear di mana dia akan membebaskan haba dan juga cahaya. Dan ketebalan teras ialah 150,000 km dan suhu dia boleh mencecah 15 juta Celsius. Okey, so kalau kita nampak kat sini, yang mana paling panas? Suhu yang dekat dalam ke suhu yang dekat luar? Okey, so kalau kita nampak kat sini, teras suhu dia lebih ataupun paling panas iaitu mencecah 15 juta Celsius. Okey, kita lihat pula apa fenomena yang berlaku pada permukaan matahari. Okey, so ada 7. Yang pertama ialah granul, kedua ialah tumpuk matahari, ketiga kitaran suria, keempat semarak suria ataupun prominence, kelima ialah nyalaan suria. Okey, yang keenam ialah lentingan jisim korona dan yang ketujuh ialah angin suria.
Okey, kita akan lihat satu persatu. Okey, so yang pertama kita lihat dulu apa dia? Granul. Granul ni kalau awak nampak, dia macam bola mata kan? Bola mata kita yang hitam ni. Okey, macam bola hitam kan? So hitam ini ialah tumpuk matahari. Okey, so itu ialah granul. Okey, kita lihat dulu apa dia granul. Okey, granul terdapat pada bahagian fotosfera. Okey, so dekat fotosfera tu terdapat banyak granul iaitu kelihatan seperti berbutir-butir. Okey, so granul ini terdapat pada bahagian atas zon perolakan bagi plasma. So apa dia plasma? Plasma ialah zarah dan ion yang bercas positif dan bercas negatif. Okey, dan suhu dia mencecah 5800 Celsius. Okey, manakala diameter purata dia 1000 kilometer. Besar kan? Tapi dia nampak seperti berbutir-butir pada matahari. Jadi matahari sudah tentulah lagi besar. Okey, kemudian tumpuk matahari hitam tu tadi. Okey, so apa dia tumpuk matahari? Itu kawasan gelap pada permukaan matahari. Kenapa dia gelap? Okey, so dia gelap kerana suhu dia lebih rendah berbanding kawasan sekitar, iaitu suhu dia 3700 berbanding tadi granul 5800 darjah Celsius. So oleh kerana tumpuk ni suhu dia lebih rendah, sebab itu dia kelihatan gelap. Okey, so tumpuk matahari juga ialah kawasan di mana berlakunya lokasi letusan yang amat besar di fotosfera, yang mana dia boleh berlarutan lebih daripada seminggu. Okey, tumpuk matahari ini dia boleh wujud secara berpasangan atau juga berkumpulan. Okey, dan dia juga wujud dan lenyap mengikut putaran 11 tahun yang kita kenali sebagai kitaran suria. So, kalau lihat kitaran suria bermaksud pusingan yang berlaku selama 11 tahun. Okey. Nampak cantik kan? Nampak cantik, subhanallah, nampak cantik, amazing. So apa benda ni? So ini ialah semarak suria ataupun prominent, dan bahasa Inggeris pun kita panggil prominence. Okey, so apa dia prominent? Iaitu suatu bentuk gelungan. Okey, so suatu bentuk gelungan yang sangat besar atau lajur melengkung. Okey, nampak kan? Dia macam-macam, nampak gelungan kan, ataupun laju melengkung yang mana terdiri daripada gas yang menyala di sebelah atas tumpuk matahari. Okey, so dia naik seperti gelungan. Okey, prominent ini dia boleh mencapai ketinggian beratus kilometer yang mana dia boleh kekal selama beberapa hari atau beberapa bulan. Okey, dia boleh kekal. Okey, so jika kuat, jika golongan itu sangat kuat, dia boleh melemparkan jasad dari matahari ke angkasa lepas pada kelajuan 600 km per saat sehingga 1000 km per saat. Okey, bayangkan kalau 100 km sejam pun dah agak laju kan? Bayangkan 1000 km per saat. Awak kelip saja dah mencecah 1000 kilometer. So itu sangat kuat. Okey, kemudian gas panas akan ditarik semula oleh tarikan graviti. Okey, so ada tarikan graviti, so dia akan menarik semula gas panas yang dilemparkan tadi. Okey, so kita lihat pula nyalaan suria. So dia sedikit berbeza tadi dengan prominence. Okey, dia tak ada gelungan yang ni kan. So apa dia nyalaan suria? Iaitu berbentuk lajur terdiri daripada gas bercas yang banyak meletus daripada matahari dan kerap berlaku berdekatan dengan tumpuk matahari. Okey, lebih kurang prominence juga tadi. Okey, so dekat sini berlakunya letupan gas yang kuat dan hebat. Okey, yang mana dia mampu mencapai tahap kecerahan maksimum dalam beberapa saat atau minit dan malap selepas beberapa minit dan jam.
Okey, dan dia juga boleh menyembuhkan zarah gas bercas iaitu bercas proton dan elektron keluar pada kelajuan tinggi ke angkasa lepas. Okey, so dia juga mampu menyembuhkan zarah gas bercas pada kelajuan tinggi ke angkasa lepas. Okey, kemudian cahaya, apa yang berlaku tadi kan? Cahaya daripada jalan suria yang mana dia berkelajuan cahaya, dia hanya memerlukan 8 minit. Okey, 8 minit sahaja untuk sampai ke bumi. Dan zarah gas bercas dia mengambil masa beberapa puluh minit. Okey, so cahaya dia sampai dalam masa 8 minit, manakala zarah gas bercas boleh sampai dalam beberapa puluh minit. Okey, so zarah-zarah gas bercas yang akan sampai ke kutub utara dan kutub selatan bumi dia akan bertindak balas dan berlanggaran dengan atom dan molekul atmosfera. Di mana dia akan membentuk peragaan cahaya berwarna-warni yang kita kenali sebagai aurora. Macam cerita filem kan, aurora. Yang mana dia dapat dilihat pada waktu malam. So dekat sini ada beberapa contoh. So nampak kat sini cantik kan. So ini adalah aurora yang boleh dilihat pada waktu malam. So ini gambar yang pertama. Yang kedua pun juga aurora dan yang ketiga juga aurora. Sangat menakjubkan. Dan cikgu berharap cikgu boleh nampak aurora pada suatu masa nanti. Kemudian kita lihat pula lentingan jisim korona. So, apa dia lentingan jisim korona? Iaitu dia berbentuk awan besar terdiri daripada plasma yang meletus daripada matahari. Kemudian kerap berlaku. So kalau lentingan jisim korona dia kerap berlaku bersama nyalaan suria yang besar dan kuat. So kalau nyalaan suria besar dan kuat, dia boleh berlaku lentingan jisim korona. Iaitu letusan zarah gas yang bermagnet. So dia ada berbeza sedikit kat sini, dia bermagnet. Kemudian dia akan menyembuhkan zarah bermagnet keluar pada kelajuan yang tinggi ke angkasa lepas. Di mana ia akan kelihatan sebagai sebuah awan yang mengembang. Dan dia mengambil masa 3 hari untuk sampai ke bumi. So jika sampai ke bumi bermaksud dia telah berlaku 3 hari lepas. Kemudian lentingan jisim korona ini dia akan bertindak balas dengan atom dan juga dalam molekul atmosfera bumi juga membentuk aurora. So peragaan cahaya berwarna-warni. So setakat itu saja untuk video kali ini dan cikgu akan sambung pada bahagian yang kedua. So jika ini kali pertama anda menonton di channel Cikgu Rosmah, jangan lupa like serta subscribe untuk dan tekan butang loceng. Jangan lupa untuk mendapat notifikasi video-video cikgu yang akan datang. So sampai kita jumpa lagi. Bye.